Pada pagi hari raya Aidilfitri, di hadapan hidangan yang disediakan dengan penuh penat lelah oleh istrinya, si suami sekali lagi melontarkan kata-kata pedas. Dah umur macam ni pun, masak satu benda pun tak betul. Jatuh air muka aku nanti. Kata-kata itu membuatkan semua orang terdiam 1000 bahasa. Tiba-tiba, si suami menjerit. Cukuplah, kita bercerai saja. Namun, saya tidak terkejut. Malah, saya tersenyum tenang dan berkata, baiklah, kita bercerai. Syukurlah, baguslah, tekan butang langgan. Saya akan kongsikan sebuah kisah yang menyentuh perasaan bersama Anda. Kisah bermula, pagi itu adalah pagi hari raya. Aminah binti Saleh terjaga dari tidur pada jam 5 pagi. Di dalam bilik yang masih gelap, dia menoleh ke sisi. Suaminya, Dahlan bin Qasim, masih berdengkur nyenyak. Aminah senyap-senyap menyelak selimut dan bangun. Hari ini, mereka akan pulang ke kampung suaminya. Sebaik sahaja kakinya memijak lantai di luar katil, terasa sejuknya marmar pada tapak kakinya. Aminah berhenti seketika dan memandang keluar jendela. Matahari belum terbit, jadi langit masih berwarna biru pekat. Hanya cahaya lampu jalan yang samar-samar berkelip di kejauhan. Tahun ini pun, hari ini datang lagi, bisik Aminah dalam hati. Setiap tahun pada hari raya, dia akan sibuk. Bangun seawal subuh untuk menyediakan juadah, kemudian pulang ke kampung suami dan bekerja sepanjang hari. Aminah mengeluh panjang lalu melangkah ke ruang tamu. Sebaik sahaja lampu dapur dinyalakan, cahaya terang memenuhi ruang yang sempit itu. Aminah membuka pintu peti sejuk. Bahan-bahan yang telah disediakannya sejak malam tadi tersusun rapi. Daging, santan, kerisik, dan rempah ratus bahan-bahan wajib untuk rendang setiap kali musim perayaan. Aminah mengeluarkannya satu persatu dan meletakkannya di atas meja dapur. Daging sudah dibersihkan, bawang dan serai pula sudah dikisar. Rempah ratus telah sedia ditumis. Aminah mencapai pisau dan mula menghiris daging. Hanya bunyi pisau yang memecah kesunyian subuh itu. Sambil menghiris daging mengikut rentak, pikirannya mula melayang. Dah lebih 30 tahun. Dia berkahwin pada usia 25 tahun, jadi sudah 31 tahun berlalu. Selama itu, Aminah tidak pernah sekalipun berehat pada hari raya. Dia sentiasa bangun subuh, memasak, dan pergi ke rumah mentuanya untuk membasuh pinggan dan mengemas. Dia tidak pernah berpeluang pulang ke kampungnya sendiri pada hari pertama raya. Masihat ke agaknya, Ibu Aminah sudah berusia 81 tahun. Baru-baru ini, ibunya mengadu sakit kaki dan sukar berjalan. Aminah teringin untuk melawat ibunya selepas raya, tetapi itu pun bukan mudah. Suaminya tidak suka. Daripada balik kampung awak, baik buat kerja rumah, begitulah kata-kata suaminya selalu. Aminah hanya mampu menunduk dan menahan sabar setiap kali mendengarnya. Setelah selesai menghiris daging, Aminah mula menyediakan bahan tumisan. Dia perlu menumisnya dengan berhati-hati agar tidak hangit. Ketika dia melihat jam, sudah pukul 5.30 pagi. Masa berlalu begitu pantas. Aminah segera meletakkan kuali di atas dapur gas. Minyak dituang secukupnya, dan bunyi desiran mula kedengaran. Dia memasukkan bahan kisar dan rempah, menumisnya sehingga naik bau. Apabila sudah cukup garing, Aminah memasukkan daging dan santan, lalu mengacaunya perlahan-lahan. Rendang pertama untuk hari itu mula mendidih di dalam kuali. Bau harumnya memenuhi ruang dapur. Aminah membiarkannya mereneh dengan api perlahan. Nampaknya menjadi hari ini, bisik Aminah, berasa sedikit lega. Namun, kelegaan itu tidak bertahan lama. Sedang dia sibuk menyediakan bahan untuk hidangan kedua dan ketiga, telepon tiba-tiba berdering. Aminah terkejut dan menoleh. Jam di dinding menunjukkan waktu belum lagi pukul 6 pagi. Siapa pula telepon waktu-waktu begini? Aminah cemas sambil memperlahankan api dapur. Dia bergegas ke ruang tamu untuk menjawab panggilan. Halo? Kak, ni adik. Suara adiknya. Aminah berasa lega. Oh, kau rupanya. Kenapa telepon awal pagi ni? Akak nak balik kampung mentua hari ini. Hati-hati tahu. Mak cakap dia rindu kat akak. Yek. Maksiat. Sihat je. Kaki dia je sakit sikit, tapi pikiran masih tajam. Dia ada pesan suruh akak datang lepas raya nanti. Hati Aminah terasa sebak. Dia rindu akan wajah ibunya. Baiklah, nanti akak cari masa untuk pergi. Kak, sambung adiknya, Abang Dahlan macam mana sekarang? Dia oke? Aminah terdiam seketika. Adiknya tahu serba sedikit tentang keadaan rumah tangganya, bagaimana suaminya melayannya di rumah, dan apa yang berlaku di rumah mentuanya setiap kali raya. Namun, Aminah tidak mahu mengadu. Oke Je,
Jangan risau, Kak. Jangan pendam seorang diri. Kalau penat, cakap tahu. Yelah, terima kasih. Kak tengah masak rendang nih, nanti akak telepon balik ya. Oke, Kak, hati-hati. Sebaik sahaja panggilan ditamatkan, Aminah bergegas kembali ke dapur. Tetapi pada saat itu, bau hangit yang kuat menusuk hidungnya. Alamak, jerit Aminah sambil berlari ke dapur. Rendang di dalam kuali sudah pun hangit di bahagian bawahnya. Aminah segera mematikan api dan mengangkat kuali. Aduh, macam mana nih? Bahagian bawah rendang itu sudah hitam legam. Aminah meletakkan kuali di sinki dan membuka tingkap untuk menghilangkan asap dan bau hangit. Namun, bau itu sudah pun merebak ke seluruh rumah. Aminah memindahkan rendang yang tidak hangit ke dalam bekas lain sambil mengeluh. Masa tidak cukup untuk memasak semula? Dia tidak boleh lewat sampai ke kampung mentuanya. Aminah coba membuang bahagian yang hangit dengan sudu. Namun, bau hangit itu masih melekat. Macam mana nak bavanyi? Sedang Aminah runsing, kedengaran bunyi pintu bilik dibuka. Bau apa nih? Suaminya, Dahlan, masuk ke dapur dengan muka berkerut, masih berpakaian tidur dengan rambut kusut masai. Dahlan menghidu-hidu sebelum memandang ke arah dapur. Awak hanguskan apa pulak nih? Suaranya dingin dan tajam. Aminah panik sambil mengelap tangannya dan menjawab, tadi, saya jawab telepon, terlupa sekejap, maaf. Terlupa? Dahlan ketawa sinis. Dah berpuluh tahun urus rumah, masak rendang pun tak pandai? Jatuh air muka aku depan keluarga nanti. Aminah tidak mampu berkata apa-apa, hatinya terasa sesak. Yang ni pun awak nak bawa ke? Dahlan menuding jari ke arah rendang di dalam bekas. Aminah mengangguk. Bahagian hangit dah buang. Rasanya oke je? Oke apanya? Dahlan mendesit. Bau hangit nih semua dah meresap. Nanti mak cakap apa agaknya. Satu kampung akan tahu awak tu tak pandai jaga rumah. Maafkan saya, Aminah menunduk. Dahlan tidak berkata apa-apa lagi dan terus berlalu ke ruang tamu. Bunyi derap kakinya semakin menjauh. Aminah tinggal sendirian di dapur, memegang tepi sinki. Tangannya menggigil halus. Matanya mula terasa panas, tetapi Aminah menahannya. Jangan menangis. Kalau menangis, lagi dia pandang rendah. Aminah menelan air matanya dan kembali mengambil kuali. Masih banyak lagi hidangan yang perlu disiapkan. Ketupat, lemang, dan beberapa jenis kuih raya. Kerja yang perlu dilakukan seolah-olah tidak berkesudahan. Masa berlalu hingga pukul 7 pagi. Aminah telah selesai memasak semua juadah. Dia juga menyediakan beberapa bekas kuih raya dan memasukkan rendang serta kuah lodeh ke dalam bekas besar. Sambil membungkus semuanya dengan kain, Aminah sekali lagi mengeluh panjang. Harap hari ini berjalan lancar. Azam yang sama setiap tahun. Tetapi entah kenapa, hari ini azam itu terasa lebih berat. Dadanya terasa sesak. Di ruang tamu, suaminya sedang duduk di sofa menonton televisyen. Berita pagi sedang melaporkan keadaan trafik sempena cuti raya. Dahlan hanya memandang skrin sambil memegang alat kawalan jauh. Aminah memandang belakang suaminya sambil mengemas dapur. Sejak bila suaminya berubah menjadi sedingin itu? Pada awal perkahwinan, dia masih tahu tersenyum. Tetapi lama-kelamaan, pandangannya terhadap Aminah berubah. Apa salah aku? Aminah selalu bertanya pada dirinya sendiri. Tetapi tiada jawaban. Hanya sabar dan bertahan. Itulah yang dipelajarinya selama lebih 30 tahun. Abang, semua dah siap. Abang pergilah mandi, tegur Aminah perlahan. Dahlan menjawab tanpa menoleh. Yelah, jangan lambat pulak hari ini. Nanti mak bising lagi. Baik saya cepat. Aminah masuk ke bilik untuk menukar pakaian. Dia mengeluarkan sepasang baju kurung yang dihaskan untuk hari raya. Baju kurung berwarna merah jambu lembut dengan kain bercorak kelabu. Sambil memakai baju kurung, dia memandang cermin. Di dalam cermin, berdiri seorang wanita berusia 56 tahun, kedutan di matanya semakin dalam, bibirnya melengkung ke bawah, dan rambutnya sudah dihiasi uban. Aminah memandang dirinya seketika sebelum mengalihkan pandangan. Tak perlu cantik pun. Bukan ada siapa yang pandang. Aminah mengikat rambutnya dan mengenakan solekan nipis. Kemudian dia keluar ke ruang tamu. Tepat jam 8 pagi, mereka berdua keluar dari rumah. Dahlan memandu, manakala Aminah duduk di sebelah. Tempat duduk belakang penuh dengan bekas-bekas makanan. Kereta meninggalkan kawasan perumahan dan menuju ke Lebuh Raya. Jalan raya agak lengang pada cuti raya. Dahlan terus memandu sambil memandang ke hadapan, manakala Aminah memandang keluar jendela. Tiada perbualan di antara mereka. Setelah melepasi bandar,
pemandangan negeri lain mula kelihatan. Bangunan tinggi diganti dengan rumah-rumah rendah. Aminah termenung memandang pemandangan di luar sambil berpikir. Tahun ni pun, macam ni lagi. Aminah sudah dapat menjangka apa yang akan berlaku di kampung mentuanya. Ibu mentuanya pasti akan memeriksa setiap hidangan dan memberi komen. Kuah terlebih masin. Rendang tak cantik. Kuih tak cukup manis. Selalu begitu. Dan suaminya akan menyokong di sebelahnya. Saya dah cakap, air tangan awak memang macam tu. Aminah hanya akan menunduk dan bersabar mendengar semua itu. Selepas kira-kira sejam memandu, kampung mentuanya mula kelihatan. Ia sebuah perkampungan kecil. Melalui jalan kampung yang dikelilingi ladang kelapa sawit, mereka masuk ke lorong sempit, dan ternampaklah sebuah rumah papan yang sudah biasa dilihatnya. Dah sampai, kata Dahlan ringkas. Aminah mengangguk dengan wajah tegang. Sebaik sahaja mereka keluar dari kereta, ibu mentuanya keluar dari rumah. Ibu mentuanya yang berusia 85 tahun itu badannya sudah bongkok, tetapi pandangan matanya masih tajam. Dia memakai baju kurung kelabu dan memegang sebatang tongkat. "Mak, apa kabar? Sihat?" sapa Aminah dengan sopan. Ibu mentuanya memandangnya dari atas ke bawah sebelum menjawab ringkas, masuklah. Makanan semua dah bawa?" "Ya, dah, c'est pas le tac-cat d'apurtu." Ibu mentuanya tidak berkata apa-apa lagi dan terus masuk ke dalam rumah. Aminah mengikuti suaminya mengangkat barang-barang ke anjung. Apabila masuk ke ruang tamu, sudah ada beberapa orang saudara mara berkumpul. Abang ipar dan kakak iparnya, serta 2 orang anak saudara. "Abang Long, lama tak jumpa," sapa Dahlan kepada abangnya. Aminah turut menunduk hormat. Kakak iparnya tersenyum memandang Aminah, tetapi senyuman itu terasa dingin. Aminah, penat hari ini ya? Tapi kenapa lambat sangat? Dah pukul 9 lebih nih." "Maaf kak, sibuk siapkan barang tadi." "Tak apalah, masuklah." Walaupun nada kakak iparnya lembut, pandangan matanya tidak begitu. Aminah segera menuju ke dapur. Di dapur, sudah ada pelbagai juadah terhidang. Hidangan yang disediakan oleh kakak iparnya. Aminah meletakkan makanan yang dibawanya dengan berhati-hati. Ketika itu, ibu mentuanya masuk ke dapur. "Nak tengok apa yang kau bawa?" Ibu mentuanya mula membuka setiap bekas satu persatu. Aminah berdiri di sebelahnya dengan perasaan cemas. "Rendang nih hangit sikit," kata ibu mentuanya sambil melihat rendang daging. "Maaf, Mak, tadi jawab telepon, terlupa sekejap." Jawab telepon, ibu mentuanya berkerut dahi. Dah berpuluh tahun jaga rumah, benda macam tu pun tak boleh jaga, jadi menantu kena pandai urus rumah sikit. "Maaf, Mak." Aminah menunduk lebih rendah. Hatinya terasa berat. Ibu mentuanya tidak berkata apa-apa lagi dan keluar dari dapur. Aminah tinggal sendirian dan mula memakai apron. Dia sudah tahu bagaimana hari ini akan berlalu. Hanya sabar dan bertahan. Itulah yang dilakukannya selama lebih 30 tahun. Persiapan untuk makan tengah hari sedang rancak. Aminah tidak berhenti bekerja di dapur. Di atas dapur, sup sedang mendidih, manakala di papan pemotong, dia sedang menghiris daun bawang. Kakak iparnya di sebelah sedang menggaul kerabu, tetapi tiada perbualan di antara mereka. "Aminah, coba rasa kerabu nih," kata kakak iparnya sambil menolak mangkuk ke arah Aminah. Aminah mengambil sedikit kerabu dengan sudu dan merasanya. Sedap, Kak. "Yeke, tapi lauk yang kau bawa tuh macam masin sikit." Kata-kata kakak iparnya membuatkan Aminah terdiam. Pagi tadi, ibu mentuanya juga berkata begitu. "Oh, nanti saya lebih berhati-hati." "Tak apalah. Selera orang kan lain-lain," kata kakak iparnya sambil tersenyum, tetapi senyuman itu tidak mesra. Aminah menunduk dan kembali menghiris daun bawang. Dari ruang tamu, kedengaran suara kaum lelaki. Dahlan dan abangnya sedang berbual. Sesekali terdengar gelak tawa, tetapi Aminah tidak ada masa untuk melihat ke sana. Terlalu banyak kerja yang perlu dilakukan. Masa berlalu hingga pukul 11 pagi. Sudah tiba masanya untuk menghidang makanan. Aminah dan kakak iparnya mula menyusun hidangan di atas tikar mengkuang yang besar. Rendang, kerabu, ketupat, lemang, dan pelbagai jenis kuih memenuhi ruang. "Mak, hidangan dah siap," panggil kakak iparnya dari ruang tamu. Ibu mentuanya berjalan perlahan-lahan keluar. Dengan tongkat di tangan, dia kelihatan berwibawa. "Bagus, penat kamu berdua." Sebaik sahaja ibu mentuanya duduk di hadapan hidangan, yang lain mula berkumpul. Dahlan, abangnya, kakak iparnya, dan anak-anak saudara mereka duduk mengelilingi hidangan. Aminah duduk di satu sudut dengan senyap.
Seperti biasa, dia hanya duduk tanpa berkata apa-apa. "Jom, semua makan," kata ibu mentuanya sambil mencapai senduk. Yang lain pun mula mengambil makanan. "Rendang nih siapa buat?" tanya ibu mentuanya sambil mengambil rendang daging. Hati Aminah berdebar. "Saya yang buat, Mak." Tapi makam hangit sikit. "Maaf, Mak. Pagi tadi jawab telepon." "Jawab telepon sampai makanan hangit?" Ibu mentuanya mengerutkan dahi. Menantu kena pandai sikit urus rumah. Makanan Rayani kena buat dengan ikhlas. "Maaf, Mak." Aminah menunduk lebih rendah. Suaminya, Dahlan, yang duduk di sebelah, tidak berkata apa-apa. Dia hanya sibuk makan ketupat. Kakak iparnya coba mencelah. "Mak, tapi Aminah kan dah siapkan semua nih dari pagi buta." "Kalau dah siapkan pun, tapi tak sedap, apa gunanya?" Suara ibu mentuanya tegas. Aminah tidak mampu berkata apa-apa lagi. Abang iparnya coba mengubah suasana. "Mak, sup tulang nih sedap betul. Siapa buat?" "Aku yang buat semalam." "Patutlah, air tangan Mak memang terbaik." Mendengar pujian abangnya, Dahlan tersenyum kekok. Senyuman itu menusuk hati Aminah. "Kenapa makanan aku tak pernah dipuji?" fikir Aminah dalam hati. Tetapi dia tidak meluahkannya. Dia hanya diam sambil menyuap nasi. Sepanjang makan, Aminah hampir tidak bercakap. Yang lain berbual-bual, tetapi Aminah hanya mendengar. Sesekali, apabila ibu mentuanya meminta tambah lauk, dia segera bangun dan mengambilnya. "Aminah, ambilkan air sejuk sikit," kata Dahlan. Aminah mengambil gelas kosong dan pergi ke dapur. Sambil menuang air, dia memandang keluar jendela. Di halaman rumah, cahaya matahari petang memancar hangat. Bunga raya bergoyang ditiup angin. Aminah memandang pemandangan itu sambil menarik nafas seketika. "Bunga-bunga tuh bebas agaknya," bisik Aminah dalam hati. Kemudian dia kembali ke ruang tamu. Dia menghulurkan air kepada suaminya. Dahlan mengambil dan meminumnya. Tiada ucapan terima kasih. Menjelang akhir makan, beberapa orang lagi tiba. Sepupu-sepupu Dahlan. Pintu depan terbuka dengan suara sapaan mesra. "Mak Cik, selamat hari raya." "Oh, dah sampai kamu. Masuklah." Ibu mentuanya menyambut mereka dengan gembira. Apabila saudara Mara masuk, suasana menjadi lebih riuh. "Abang Dahlan, lama tak jumpa," sapa seorang sepupu. Dahlan berjabat tangan dengannya. Kau sihat?" "Alhamdulillah, sihat." "Kak Aminah pun apa kabar?" Sepupu itu turut menyapa Aminah, tetapi Aminah hanya mengangguk kekok. Dia tidak begitu rapat dengan mereka, hanya bertemu pada hari raya. Apabila lebih ramai orang datang, hidangan perlu ditambah. Aminah sekali lagi pergi ke dapur. Kerja membasuh pinggan dan menghidang semula makanan bermula. Kakak iparnya membantu, tetapi kebanyakan kerja dilakukan oleh Aminah. Membasuh pinggan, membersihkan periuk, memanaskan semula lauk. Tangannya tidak berhenti bergerak. "Penat ke, Aminah?" tanya kakak iparnya. Aminah menggeleng. "Tak adalah, Kak. Oke Je. Rehatlah sekejap. Biar Akak buat." "Tak apa, Kak. Saya boleh buat." Aminah terus membasuh pinggan. Kakak iparnya tidak berkata apa-apa lagi dan keluar ke ruang tamu. Tinggal sendirian, Aminah terus membersihkan pinggan di sinki. Air sejuk membuatkan tangannya kebas, tetapi dia tidak berhenti. Dia hanya bergerak seperti mesin. "Inilah hidup aku," fikir Aminah tiba-tiba. Lebih 30 tahun dia hidup begini. Setiap kali raya, hanya bekerja di dapur, tidak pernah dipuji, malah selalu dimarahi. "Kenapa aku hidup macam nih?" Tetapi Aminah tidak menemui jawaban. Dia hanya terus membasuh pinggan. Masa berlalu hingga pukul 1 petang. Di ruang tamu, gelak tawa dan perbualan tidak berhenti. Saudara Mara sedang menikmati hari raya. Aminah selesai membasuh pinggan dan mengelap tangannya dengan kain. Dia kemudian keluar ke ruang tamu. Duduk di satu sudut, dia mendengar perbualan mereka. "Ekonomi sekarang tak berapa bagus, susah sikit," kata seorang saudara. "Betul tuh, syarikat kami pun sama." "Risau juga," tambah Dahlan. "Tapi Abang Dahlan kan oke. Dah jadi pengarah." "Pengarah apanya? Tak lama lagi nak pencendah," keluh Dahlan. Aminah mendengar keluhan itu dengan hati yang berat. "Suami aku pun susah agaknya." Tetapi itu tidak bermakna dia melayan Aminah dengan baik. Malah, di rumah, dia lebih kerap melepaskan kemarahannya. Perbualan berterusan sehingga ibu mentuanya bersuara. "Dahlan nih pun dah berumur, risau aku. Kesehatan pun tak menentu." "Jangan risau, Mak Cik. Abang Dahlan kan kuat," pujuk seorang saudara. "Kuat apanya?"
Darah tinggi ada, kencing manis pun ada, kata ibu mentuanya sambil menggeleng. Aminah terkejut mendengar kata-kata itu. Ini kali pertama dia tahu suaminya menghidap kencing manis. Kenapa dia tak pernah cakap pada aku? Aminah memandang suaminya, tetapi Dahlan langsung tidak memandangnya. Ibu mentuanya menyambung lagi. Isterinya kena jaga kesehatan dia betul-betul. Masakan pun masin, sebab tuh darah tingginya naik. Aminah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Dia tidak pernah memasak makanan masin. Malah, dia sentiasa berusaha mengurangkan garam. Mac, kau nak cakap apa? Ibu mentuanya memandangnya dengan tajam. Aminah terdiam. Tak ada apa-apa. Kalau macam tuh, lain kali hati-hati sikit, kesehatan suami tuh paling penting. Baik, Ma. Aminah menunduk. Dadanya sesak dan terasa tidak adil, tetapi dia terpaksa menahannya. Kakak iparnya coba mengubah suasana. Mak, kuis semperit tahun nih sedap betul. Terima kasih. Kue raya kena buat dengan ikhlas baru jadi. Ibu mentuanya kelihatan gembira dengan pujian kakak iparnya. Aminah memandang mereka dengan perasaan pahit. Aku buat apapun, tak pernah dapat pujian. Semakin petang, Aminah semakin letih. Dia terus bekerja di dapur, dan di ruang tamu, tiada siapa yang mempedulikannya. Kira-kira pukul 2 petang, seorang saudara keluar untuk merokok. Dahlan turut mengikutinya. Aminah melihat mereka dari tingkap. Di halaman, Dahlan dan saudaranya sedang berbual. Asap rokok berkepul-kepul. Melihat mereka, Aminah tiba-tiba tertanya-tanya. Apa agaknya pikiran dia tentang aku? Sudah 31 tahun berkahwin, tetapi Aminah tidak pernah faham hati suaminya. Sudah lama dia tidak mendengar ucapan cinta, apatah lagi terima kasih, hanya orang yang tinggal serumah. Itulah hubungan mereka. Suara ibu mentuanya kedengaran lagi. Aminah, kupas buah sikit. Baik, Mak. Aminah sekali lagi pergi ke dapur. Dia mengeluarkan epal dan pir dari peti sejuk dan mula mengupasnya. Sambil mengupas, pikirannya bercelaru. Sampai bila aku kena hidup macam nih? Tetapi Aminah tidak dapat menjawab soalan itu. Dia hanya mengupas buah, menyusunnya di atas piring, dan membawanya ke ruang tamu. Pada pukul 3 petang, suasana menjadi sedikit tenang. Orang ramai bersandar di sofa menonton televisi atau berbual perlahan. Aminah masih di dapur. Dia perlu membuat persiapan awal untuk makan malam. Mengemas sisa makanan, memanaskan semula sup, dan mula menanak nasi. Kakak iparnya masuk ke dapur. Aminah, kau oke ke? Muka nampak pucat. Tak adalah, Kak. Oke J, kata Aminah sambil memaksa diri untuk tersenyum. Tetapi hatinya berkata sebaliknya, mana mungkin oke, penat macam nih. Kakak iparnya tidak bertanya lagi dan keluar. Aminah tinggal sendirian dan terus bekerja. Ketika itu, Dahlan masuk dari luar. Bau rokok melekat padanya. Dahlan menjeling Aminah ketika melintasi dapur, tetapi tidak berkata apa-apa. Aminah memandang belakangnya sambil mengeluh panjang. Sabar sikit lagi hari ini. Aminah memujuk dirinya. Tetapi perasaan berat di hatinya tidak hilang. Hari raya masih belum berakhir. Dia perlu bertahan hingga malam, dan selepas itu, masih ada waktu-waktu lain yang menantinya. Aminah mengambil pisau semula dan mula memotong sayur. Itulah sahaja yang mampu dilakukannya. Waktu makan malam semakin hampir. Aminah sedang membuat persiapan terakhir di dapur. Memanaskan semula sup, menyusun rendang dengan cantik di atas piring, dan mencedok nasi ke dalam mangkuk. Seharian bekerja tanpa henti membuatkan pinggangnya sakit, tetapi Aminah tidak menunjukkannya. Aminah, hidang makanan. Suara ibu mentuanya kedengaran. Aminah bergegas membawa makanan ke ruang tamu. Semasa menghidang, saudara Mara mula mengambil tempat duduk. Dahlan, abangnya, kakak iparnya, dan sepupu-sepupu lebih 10 orang berkumpul. Hari ini baru betul-betul dapat kumpul semua ya, kata abang iparnya. Ibu mentuanya mengangguk puas. Betul tuh. Raya memang kena macam nih, baru meriah. Apabila semua sudah duduk, Aminah turut duduk di satu sudut. Tetapi dia tidak sempat duduk lama. Ada yang meminta air, ada yang meminta tambah lauk. Aminah, air sikit. Aminah, ambilkan sambal belacan lagi. Aminah asyik bangun dan duduk berulang kali. Orang lain makan dengan selesa, tetapi tidak bagi Aminah. Jom, kita minum, kata abang iparnya sambil memegang botol air sirap. Dahlan turut menghulurkan gelasnya. Tidak lama kemudian, suasana menjadi lebih meriah. Bunyi gelak tawa bergema. Semua orang bergembira. Aminah hanya diam sambil makan nasi. Abang Dahlan,
Syarikat sekarang macam mana? Tanya seorang sepupu. Dahlan menghabiskan air sirapnya sambil mengeluh. Aduh, jangan cakaplah. Penat. Tapi abang kan dah jadi pengarah. Pengarah apanya? Kat atas kena tekan, kat bawah pula tak nak dengar cakap. Stres je. Suara Dahlan kedengaran letih. Aminah mendengar kata-kata itu dengan simpati. Dia tahu suaminya penat. Tetapi itu tidak bermakna dia melayan Aminah dengan baik. Malah, di rumah, dia selalu melepaskan kemarahannya. Tapi bila balik rumah, mesti lega kan, Bang? Kata sepupu itu. Dahlan ketawa sinis. Lega? Jangan buat lawaklah. Kata-kata itu membuatkan hati Aminah tersentak. Dahlan menyambung lagi. Balik rumah lagi serabut. Tak ada benda yang betul. Tapi kan ada Kak Aminah. Kak Aminah, Dahlan menjeling Aminah. Pandangannya dingin. Dia buat apa je? Masak pun tak sedap, itu pun nasib baik. Aminah terasa sesak nafas. Suaminya berkata begitu di hadapan semua orang. Aminah menunduk dan meletakkan sudu. Abang iparnya coba mencela dengan senyuman kekok. Dahlan, jangan cakap macam tu, nanti istri kau kecil hati. Kecil hati? Cakap benda betul? Apa nak kecil hati? Dahlan menuang lagi air sirap ke dalam gelasnya. Mukanya mula merah. Ibu mentuanya turut campur tangan. Dahlan, cukuplah tuh. Hari raya nih, jangan cakap benda bukan-bukan. Mak, apa yang saya cakap nih salah ke? Dah 30 tahun lebih kahwin, ada apa-apa yang berubah? Air mata Aminah mula bergenang, tetapi dia menahannya. Orang lain saling berpandangan dengan wajah kekok. Kakak iparnya memandang Aminah dengan risau. Aminah, oke ke? Aminah mengangguk, tetapi mana mungkin dia oke. Dahlan terus bercakap sambil minum. Aku pun tak faham kenapa aku hidup macam ni. Setiap hari penat kerja, balik rumah pun tak tenang. Abang, cukuplah tuh, sepupunya coba menenangkannya, tetapi Dahlan tidak peduli. Kau tahu tak hidup aku jadi macam ni sebab siapa? Dahlan memandang tepat ke arah Aminah. Aminah tidak berani membalas pandangannya. Sebab perempuan nih, dia yang rosakkan hidup aku. Kata-kata itu membuatkan ruang tamu senyap sunyi. Semua orang terdiam memandang Dahlan. Aminah terasa seluruh badannya kaku. Telinganya berdesing, dan dadanya terlalu sakit untuk bernafas. Abang, jangan cakap macam tu, sepupunya coba bersuara, tetapi Dahlan menepis. Cakap benda betul, kenapa semua nak halang? Aku hidup susah macam ni, kat rumah dia tak buat apa-apa. Makanan tak sedap, rumah bersepah, nak berbual pun tak boleh. Tangan Aminah menggigil. Genggamannya pada sudu terlepas. Abang iparnya berkata dengan nada serius. Dahlan, sedar sikit, apa yang kau cakap nih? Abang Long tak faham. Istri abang tu oke lagi. Rumah kami ni lain. Dahlan menghabiskan air sirapnya. Mukanya semakin merah. Ibu mentuanya berkata dengan risau. Dahlan, cukuplah tu. Kau dah mabuk ke? Mak, saya tak mabuk. Saya sedar sepenuhnya. Dahlan bangun terhuyung hayang. Dia memandang rendah ke arah Aminah. Awak tak rasa bersalah kepada saya? Aminah tidak mampu mengangkat mukanya. Air mata mengalir di pipinya. Kenapa tak jawab? Tak rasa bersalah langsung. Abang, tolonglah, kata Aminah dengan suara bergetar, tetapi Dahlan tidak mendengarnya. Tolong? Tolong apa? Tolong suruh saya sabar? Saya dah sabar 30 tahun lebih. Suara Dahlan bergema di ruang tamu. Semua saudara mara terkejut. Abang iparnya bangun dan memegang bahu Dahlan. Dahlan, cukuplah. Jangan macam ni. Lepaskan saya, Bang. Hari ini saya nak cakap semua. Dahlan menepis tangan abangnya. Dia kembali memandang Aminah. Apa yang awak dah buat untuk rumah ni? Besarkan anak-anak? Semua ibu buat macam tu? Masak? Makanan tak sedap macam tu boleh panggil masak? Aminah tidak dapat menahan lagi. Air matanya tidak berhenti mengalir. Saya dah buat yang terbaik. Terbaik? Macam ni keterbaik? Dahlan ketawa sinis. Sebab awak, saya malu tahu tak, depan kawan-kawan, depan rakan sekerja, sekalipun saya tak pernah boleh puji istri saya. Aminah hanya menangis tanpa suara. Dadanya terasa seperti akan pecah. Ibu mentuanya berkata dengan tegas. Dahlan, berhenti sekarang juga. Hari raya ni, apa perangai kau macam ni? Tetapi Dahlan tidak berhenti. Mak, saya dah tak tahan. Apa maksud kau? Saya dah tak nak hidup dengan perempuan ni lagi. Kata-kata itu membuatkan semua orang terdiam. Aminah turut mengangkat muka memandang suaminya. Dahlan mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Beberapa helai kertas berlipat.
Nih surat cerai. Keheningan menyelubungi ruang tamu. Tiada siapa yang bersuara. Dahlan meletakkan surat itu di atas meja. Mulai hari ini, kita putus. Kita bercerai. Aminah tidak percaya. Pada hari raya, di hadapan seluruh keluarga, suaminya mengisytiharkan perceraian. Abang iparnya berkata dengan cemas. Dahlan, kau dah gila ke? Apa kau buat nih? Abang, saya serius. Saya dah tak boleh hidup dengan dia lagi. Ibu mentuanya berkata dengan suara bergetar. Dahlan, hari raya nih kau buat hal macam nih. Jatuh air muka keluarga. Kau dah tak betul ke? Mak, saya waras. Saya dah lama fikirkan hal nih. Dahlan kelihatan tekad. Aminah memandang suaminya dengan seluruh tenaganya hilang. Saudara Mara saling berbisik, ada yang mengeluh. Aminah memandang surat cerai di atas meja. Nama suaminya tertera di atas kertas itu. Ini mimpi ke? Fikir Aminah. Dia tidak percaya semua ini adalah realiti. Dahlan duduk semula terhuyung hayang. Dia minum lagi segelas air sirap. Ruang tamu masih senyap. Tiada siapa yang menyambung makan. Tiada siapa yang bercakap. Dalam keheningan itu, Aminah menangis sendirian. Adakah perkawinan selama 30 tahun lebih berakhir begini? Pada hari raya, di hadapan seluruh keluarga, kakak iparnya perlahan-lahan mendekati Aminah. Aminah, oke ke? Aminah menggeleng. Mana mungkin dia oke. Ibu mentuanya mengeluh. Sudahlah hari ini, sambung makan. Tetapi tiada siapa yang menyentuh makanan. Suasana menjadi sangat tegang. Dahlan bersandar di sofa dan menutup matanya. Tidak pasti sama ada dia mabuk atau penat. Aminah senyap-senyap bangun. Dia pergi ke dapur dan minum segelas air. Sambil memegang gelas dengan tangan yang bergetar, air matanya jatuh lagi. Apa salah aku? Aminah terus bertanya soalan itu pada dirinya, tetapi tiada jawaban. Di luar tingkap dapur, matahari sudah terbenam dan malam menjelma. Aminah memandang langit sambil mengeluh panjang. Apa akan jadi lepas nih? Keheningan di ruang tamu berterusan. Aminah tidak berani keluar dari dapur. Dengan kaki yang menggigil, dia berdiri memegang singki. Kata-kata suaminya terus terngiang-ngiang di telinganya. Mulai hari ini, kita putus. Kita bercerai. Adakah kata-kata itu benar? Aminah menggeleng. Dia coba menafikannya. Dia cuma mabuk. Esok mesti dia menyesal. Dia memujuk dirinya. Tetapi hatinya tahu. Pandangan mata suaminya menunjukkan kesungguhan. Dari ruang tamu, kedengaran suara abang iparnya. Dahlan, sedar sikit. Apa kau buat nih? Abang Long, saya sedar sepenuhnya. Suara Dahlan masih tegas. Aminah mengintai dari celah pintu. Suaminya sedang duduk di sofa memandang surat cerai. Jarinya mengetuk-ngetuk kertas itu. Ibu mentuanya berkata dengan suara bergetar. Dahlan, hari raya nih kau buat hal, jatuh maruah keluarga. Kau dah tak betul ke? Cepat buang kertas tuh. Mak, saya dah lama fikir. Inilah jalan terbaik. Jalan terbaik apa? Suami istri yang dah kawin 30 tahun lebih bercerai pada hari raya? Masuk akal ke? Suara ibu mentuanya bercampur marah. Tetapi kemarahan itu bukan karena risaukan menantunya. Dia lebih risaukan maruah keluarga. Dahlan tidak menjawab. Dia hanya mengangkat gelas dan minum. Seorang saudara berkata dengan berhati-hati. Abang Dahlan, gaduh suami istri ini biasalah. Esok lusa baiklah semula. Ini bukan gaduh. Dahlan mengangkat muka memandang saudaranya. Saya serius. Saya dah tak boleh hidup dengan dia lagi. Tapi tak fikir ke pasal anak-anak? Jamilah dengan Taufik, anak-anak? Dahlan tersenyum sinis. Anak-anak dah besar. Sekarang masa untuk saya hidup untuk diri sendiri pula. Mendengar kata-kata itu, hati Aminah hancur. Bagi suaminya, dia sudah tidak berguna lagi. Kakak iparnya berkata perlahan, Dahlan, fikirkanlah perasaan Aminah sikit. Dah 30 tahun hidup bersama. Kak Long tak tahu, Dahlan memandang kakak iparnya. Selama 30 tahun nih, hidup saya terseksa. Setiap hari rutin yang sama, tak ada perubahan. Saya dah penat. Tapi tak patutlah buat macam nih depan semua orang. Depan semua orang, Dahlan minum lagi. Barulah perempuan nih akan terima. Kalau cakap senyap-senyap, nanti dia tangguh-tangguh lagi. Mendengar itu, Aminah terasa seluruh badannya menjadi sejuk. Suaminya memang sudah merancang semua ini dari awal. Mengumumkan perceraian pada hari raya, di hadapan semua saudara Mara. Supaya aku tak boleh lari, bisik Aminah dalam hati. Barulah dia faham niat suaminya. Ibu mentuanya berkata dengan marah. Dahlan, kau sedar tak apa yang kau buat nih? Satu kampung akan heboh nanti. Heboh?
Penting ke semua tuh? Pentinglah. Ibu mentuanya mengetuk lantai dengan tongkatnya. Maruah keluarga kita macam mana? Umum cerai hari raya? Cakap biar masuk akal sikit. Maruah apanya? Hidup saya lagi penting. Dahlan membalas pandangan ibunya. Ibu mentuanya mengeluh panjang dan memalingkan muka. Abang iparnya berkata lagi, Dahlan, jangan macam nih, nanti kau menyesal bila dah sedar. Saya takkan menyesal, saya tak mabuk. Habis tu, kenapa jadi macam nih? Apa salah Aminah? Mendengar soalan abangnya, Dahlan terdiam seketika. Kemudian dia perlahan-lahan bersuara. Dia tak buat apa-apa, itulah masalahnya. Apa maksud kau? Selama 30 tahun, dia tak buat apa-apa. Hanya hidup macam tu saja. Tak ada kemajuan, tak ada perubahan. Saya bosan. Air mata Aminah mengalir lagi. Dia tidak buat apa-apa? Selama 30 tahun menguruskan rumah, membesarkan anak-anak, menjaga keluarga mentua, semua itu dianggap tidak buat apa-apa? Seorang sepupu bertanya dengan berhati-hati. Abang Dahlan, ada sebab lain ke? Mendengar soalan itu, ruang tamu kembali senyap. Semua orang memandang Dahlan. Dahlan berkelip-kelip matanya seketika. Kemudian dia meletakkan gelasnya. Apa maksud awak? Tak adalah, cuma dengar kabar angin abang ada jumpa orang lain sekarang. Aminah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Orang lain, suaminya ada perempuan lain. Dahlan segera menafikannya. Mengaraulah, siapa cakap macam tu? Saya nampak beberapa hari lepas. Abang jalan dengan seorang perempuan. Kata-kata sepupu itu membuatkan suasana menjadi riuh. Saudara Mara mula berbisik. Betul ke? Ya Allah, jadi sebab tu ke? Ibu mentuanya bertanya dengan kuat. Dahlan, betul ke semua nih? Tak betul. Salah faham je tu. Dahlan kelihatan cemas. Tetapi sepupunya tidak berundur. Bukan salah faham. Saya nampak dengan jelas. Siap pegang tangan lagi. Itu. Dahlan tidak dapat menyambung kata-katanya. Aminah, yang mengintai dari celah pintu dapur, terasa seluruh badannya menggigil. Jadi sebab inilah, semuanya mula masuk akal. Kenapa suaminya bersikap dingin? Kenapa selalu pulang lewat? Kenapa mengumumkan perceraian pada hari raya? Dia ada perempuan lain. Abang iparnya berkata dengan marah. Dahlan, betul ke nih? Abang Long, bukan macam tu. Bukan apanya? Sebab tu kau buat istri kau macam ni kan? Abangnya sangat marah. Saudara Mara lain turut memandang Dahlan dengan pandangan mencela. Ibu mentuanya terdiam sambil memegang tongkat. Mukanya pucat lesi. Kau betul-betul buat makam nih, Mac. Jawab, kau ada perempuan lain kah? Dahlan menunduk. Keheningannya adalah jawabannya. Ibu mentuanya mengeluh panjang. Ya Allah, malunya. Ruang tamu kembali senyap. Tetapi keheningan kali ini berbeza. Penuh dengan celaan dan kekecewaan. Aminah terduduk di lantai dapur, kakinya tidak berdaya. Air matanya tidak berhenti mengalir. 30 tahun berakhir macam nih, bisik Aminah dalam hati. Perkawinan dan keluarga yang dibinanya sepanjang hidup hancur di depan matanya. Kakak iparnya masuk ke dapur. Melihat Aminah, dia senyap-senyap duduk di sebelahnya. Aminah, oke ke? Aminah menggeleng. Tak oke, kak. Maafkan akak. Akak tak tahu. Tak apa kak, saya pun tak tahu. Mereka berdua duduk diam seketika. Dari ruang tamu, perdebatan masih berterusan. Dahlan, macam mana kau boleh buat macam ni? Aku betul-betul kecewa. Kezian kak Aminah. Suara saudara Mara kedengaran. Aminah mendengar suara-suara itu sambil menutup mata. 30 tahun yang lalu bagaikan film berputar di pikirannya. Hari perkawinan, hari melahirkan anak pertama, hari menjaga ibu mentua. Semua detik itu muncul kembali. Apa salah aku? Aminah terus bertanya soalan itu, tetapi tiada jawaban. Kakak iparnya berkata perlahan. Aminah, lepas ni kau nak buat apa? Aminah tidak dapat menjawab. Dia tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Dari ruang tamu, suara Dahlan kedengaran. Walau apapun, saya dah buat keputusan. Saya akan bercerai. Kau yang buat salah, kau pula yang berani nak bercerai. Marah abangnya. Salah? Saya pun ada hak untuk bahagia. Habis tu, kebahagiaan istri kau tak fikir? Dia pun boleh mulakan hidup baru. Kata-kata Dahlan membuatkan saudara Mara kembali riuh. Tak tahu malunya dia nih. Dah curang. Ada hati cakap macam tu. Ibu mentuanya bersuara lagi. Dahlan, dengar cakap Mak.
Ini salah. Hari raya buat onar macam nih. Mak, maafkan saya. Tapi keputusan saya takkan berubah. Ibu mentuanya memandang ke arah dapur. Aminah bangun bersama kakak iparnya. Dengan kaki yang menggigil, Aminah perlahan-lahan melangkah ke ruang tamu. Semua mata tertumpu padanya. Dahlan memandang Aminah. Mata mereka bertemu. Awak dah dengarkan? Aminah mengangguk. Saya serius. Saya nak bercerai. Aminah memandang suaminya. Seorang lelaki berusia 61 tahun. 30 tahun hidup bersama, tetapi kini terasa seperti orang asing. Kenapa? Kenapa hari ini? Tanya Aminah dengan suara bergetar. Hari ini? Dahlan berpikir sejenak sebelum menjawab, sebab hari ini hari raya. Semua keluarga ada. Supaya awak tak boleh lari. Mendengar kata-kata itu, air mata Aminah jatuh lagi. Suaminya memang sudah merancang semua ini untuk memerangkapnya. Saya dah hidup bersusah payah selama 30 tahun. Saya tahu. Tapi itu saja. Hanya hidup bersusah payah. Kata-kata Dahlan dingin dan kejam. Aminah tidak dapat berkata apa-apa lagi. Ibu mentuanya mengeluh. Apa nak jadi nih? Hancur hari raya kita. Saudara mara lain saling berpandangan, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Aminah berdiri di situ memandang suaminya. 30 tahun hidup bersama berakhir begini. Pada hari raya, di hadapan seluruh keluarga, suasana di ruang tamu terasa berat. Aminah berdiri di hadapan suaminya. Air matanya sudah kering, tidak keluar lagi. Hanya perasaan kosong yang dirasainya. Dahlan duduk di sofa sambil memandang Aminah. Mata mereka bertemu, tetapi tiada sebarang emosi. Duduklah, kata Dahlan. Aminah perlahan-lahan duduk di kerusi bertentangan. Ibu mentua dan saudara mara lain hanya memerhatikan mereka berdua. Tiada siapa yang bersuara, hanya bunyi nafas yang kedengaran. Dahlan mula bersuara. Saya dah lama fikirkan hal ni. Lama sangat. Aminah tidak menjawab. Dia bersedia untuk mendengar. 30 tahun tu masa yang panjang, tapi bagi saya dah penat. Dahlan berkata dengan tenang. Saya coba fikirkan, ada tak masa saya bahagia hidup dengan awak? Sejujurnya, saya tak ingat. Hati Aminah terasa seperti dihiris, tetapi riak wajahnya tidak berubah. Abang iparnya tidak dapat menahan diri. Dahlan, cukuplah. Apa yang kau cakap nih? Abang Long, tolong dengar. Saya nak luahkan perasaan saya. Dahlan memandang abangnya, kemudian kembali memandang Aminah. Awak bukan orang jahat. Awak dah berusaha, buat kerja rumah, besarkan anak-anak. Saya akui semua tuh. Tapi, Aminah bersuara buat pertama kali. Tapi itu saya. Tak lebih tak kurang. Apa maksud abang? Kita tak boleh berbual. Bila saya ada masalah di pejabat, saya cerita pada awak, tapi awak tak faham. Suara Dahlan dipenuhi dengan rasa tidak puas hati yang sudah lama terpendam. Bila jumpa kawan-kawan, semua puji istri masing-masing. Istri aku macam nih, istri aku macam tuh. Tapi saya, sekalipun tak pernah boleh buat. Sebab tak ada apa yang boleh dibanggakan. Aminah menggenggam penumbuknya erat, kukunya terasa menusuk tapak tangan. Kakak iparnya tidak tahan lagi. Dahlan, melampau sangat tuh. Aminah dah banyak berkorban. Kak Long, berkorban saja tak cukup. Saya pun ada hak untuk bahagia. Dahlan tetap tegas. Ibu mentuanya bertanya dengan suara bergetar. Jadi sebab tuh? Sebab tuh kau cari perempuan lain? Dahlan terdiam seketika. Kemudian perlahan-lahan mengangguk. Ya, Mak. Ruang tamu kembali riuh. Tekaan mereka menjadi kenyataan. Dahlan, kau betul-betul. Ibu mentuanya tidak dapat menyambung kata-katanya. Terlalu terkejut. Sepupunya bersuara lagi. Abang Dahlan, jadi betulah apa yang saya nampak hari itu. Siapa perempuan tuh? Itu tak penting. Penting. Kak Aminah pun berhak tahu. Kata-kata sepupu itu disokong oleh saudara mara lain. Dahlan mengeluh. Kawan sekerja. Umur dia 35 tahun. Mendengar itu, Aminah terkejut. 35 tahun, 21 tahun lebih muda daripadanya. 35 tahun? Tanya abang iparnya dengan riak tidak percaya. Kau dah gila ke? Abang Long, umur bukan masalah. Dengan dia, saya rasa tenang. Boleh berbual, dia faham saya. Mendengar kata-kata Dahlan, Aminah tertawa. Tawa yang pahit, mestilah tenang. Perempuan muda kan? Tak tua macam saya. Suara Aminah dingin. Dahlan terkejut mendengar nada suaranya. Bukan macam tuh. Bukan apanya, cakap sajalah terus terang. Sebab dia lagi muda dan cantik kan? Aminah memandang tepat ke arah suaminya. Dahlan mengelak pandangannya. Ibu mentuanya mengetuk lantai dengan tongkat. Memalukan.
Dah umur 60 lebih, ada hati dengan perempuan 35 tahun. Mak, saya baru 61 tahun. Masih ada sisa hidup. Kalau masih ada sisa hidup, jagalah keluarga. Bukan curang. Ibu mentuanya sangat marah. Tetapi kemarahannya bukan untuk menantunya. Ianya demi maruah keluarga. Seorang saudara bertanya dengan berhati-hati, "Abang Dahlan, dah berapa lama?" "Kira-kira setahun." "Setahun?" Aminah terasa sesak nafas. Selama setahun, dia langsung tidak tahu apa-apa. "Selama setahun awak tipu saya." Suara Aminah bergetar. "Bukan menipu, cuma tak beritahu." "Itulah menipu." Aminah meninggikan suaranya buat pertama kali. Dahlan terkejut melihat reaksinya. "Selama setahun, saya percayakan awak. Awak cakap balik lewat sebab kerja, saya percaya. Awak cakap keluar minum dengan kawan, saya percaya. Rupanya semua tuh bohong, awak pun tak pernah tanya. Perlu tanya ke? Dalam hubungan suami istri." Suara Aminah dipenuhi kemarahan. Kakak iparnya memegang bahu Aminah. "Aminah, sabar." "Macam mana nak sabar, Kak? Orang yang hidup bersama 30 tahun, kurang selama setahun." Aminah memandang kakak iparnya. Matanya penuh dengan air mata. Dahlan berkata dengan dingin, "Sebab itulah saya nak bercerai. Tak perlu hidup menderita lagi." "Menderita? Bukan saya seorang yang menderita ke? Awak pun mesti menderita hidup dengan saya." Kata-kata Dahlan membuatkan Aminah terdiam. Abang iparnya mencelah lagi. "Dahlan, kau sedar sikit. Kau tahu tak apa yang kau cakap nih?" "Abang Long, saya tahu. Sebab tuh saya adakan pertemuan nih hari ini." "Pertemuan nih?" Abang iparnya mengerutkan dahi. "Ya, saya pikir kalau cakap pada hari raya, di hadapan semua keluarga, baru boleh selesai dengan bersih." "Selesai? Selesaikan 30 tahun perkawinan? Barulah boleh mulakan hidup baru." Dahlan kelihatan kejam. Aminah terasa seluruh badannya menggigil mendengar kekejaman itu. Sepupunya bertanya lagi, "Abang Dahlan, jadi abang nak kahwin semula dengan perempuan tuh?" Dahlan teragak-agak seketika, kemudian mengangguk. "Ya, saya ada niat macam tuh." Ruang tamu sekali lagi riuh. Mendengar kata-kata itu, Aminah terasa segalanya hancur. "Harap ini semua mimpi," bisik Aminah. Tetapi ini bukan mimpi. Ini adalah realiti yang sangat nyata. Ibu mentuanya menggeleng. "Kau dah gila betul. Dah tua nak kahwin lagi." "Mak, zaman sekarang nih biasa aja." "Biasa apanya? Dalam keluarga kita, ini kali pertama." Ibu mentuanya terlalu marah untuk berkata-kata lagi. Kakak iparnya membawakan air. Abang iparnya mendekati Dahlan. "Kau betul-betul tak menyesal?" "Tak menyesal. Tak rasa bersalah pada istri kau?" "Rasa bersalah. Tapi hidup saya pun penting." Dahlan langsung tidak berganjak. Abangnya mengeluh dan menggeleng. "Aku betul-betul kecewa dengan kau." Saudara mara lain mula bangun dari tempat duduk mereka. Mereka tidak mahu berada di situ lagi. "Kami balik dululah." "Baiklah, hati-hati jalan." Ibu mentuanya menjawab dengan lemah. Saudara mara memandang Aminah dengan riak simpati sebelum keluar. Di ruang tamu, hanya tinggal ibu mentua, keluarga abang ipar, Dahlan dan Aminah. Aminah memandang suaminya. 30 tahun hidup bersama. Kini, lelaki itu menjadi orang yang sangat asing. "Abang betul-betul nak bercerai?" tanya Aminah buat kali terakhir. Dahlan menjawab tanpa teragak-agak. "Ya, saya serius." "Baiklah." Aminah senyap-senyap bangun, dia pergi ke dapur. Kakak iparnya mengikutinya. "Aminah, oke ke?" Tak oke Kak." Aminah memandang keluar jendela. Langit malam dihiasi bintang-bintang yang berkelipan. "Tapi nak buat macam mana, dia dah nak macam tuh." "Tak apa Kak, saya pun kena fikirkan hidup saya lepas nih." Aminah menoleh memandang kakak iparnya. Matanya menunjukkan tekad. Dari ruang tamu, suara Dahlan kedengaran. "Esok pagi kita bincang secara rasmi. Hari ini semua dah penat." Tetapi tiada siapa yang menjawab. Aminah berdiri di dapur memandang cahaya lampu kampung di kejauhan. "Apa akan jadi dengan hidup aku lepas nih?" Jawabannya masih belum ada. Tetapi satu perkara yang pasti. Perkawinan selama 30 tahun berakhir pada hari raya ini, dan pengakhirannya ditentukan oleh suaminya. Aminah mengeluh panjang dan menutup mata. Malam semakin larut. Aminah tidak keluar dari dapur. Dia hanya berdiri termenung memandang keluar jendela. Kakak iparnya setia menemaninya di sisi. Di ruang tamu, ibu mentua, abang ipar dan Dahlan sedang berbual dengan suara perlahan. Aminah tidak dapat mendengar apa yang mereka bualkan,
tetapi dia dapat merasakan suasana yang tegang. Aminah teringat kembali 30 tahun yang lalu. Ketika berkahwin pada usia 25 tahun, Aminah percaya dia akan bahagia. Suaminya tidaklah romantik, tetapi dia seorang yang rajin dan mempunyai pekerjaan tetap. Keluarga mentuanya agak cerewet, tetapi masih boleh ditahan. Namun, seiring berjalannya waktu, semuanya berubah. Suaminya menjadi semakin dingin, dan Aminah semakin terikat dengan kerja rumah. Perbualan mereka semakin berkurangan, dan usaha untuk saling memahami juga lenyap. Tapi tak sangka sampai nak bercerai, bisik Aminah. Walaupun tidak bahagia, dia percaya dia perlu mempertahankan rumah tangga demi anak-anak, tetapi suaminya berbeza. Dia memilih kebahagiaannya sendiri. Kakak iparnya berkata perlahan, "Aminah, minumlah air sikit." Aminah menggeleng. "Tak apalah, Kak." "Mana boleh tak apa, mesti susah hati kan?" "Susah hati, Kak. Tapi nak buat macam mana?" Suara Aminah tenang. Kakak iparnya semakin risau melihat keadaannya. "Aminah, menangislah kalau nak menangis. Jangan pendam." "Air mata saya dah kering, Kak. Dah tak keluar lagi." Aminah tersenyum pahit. Ketika itu, suara ibu mentuanya kedengaran dari ruang tamu. "Aminah, mari sini sekejap." Aminah perlahan-lahan melangkah ke ruang tamu. Kakak iparnya turut mengikutinya. Di ruang tamu, ibu mentuanya duduk di sofa, diapit oleh abang ipar dan Dahlan. Suasananya berat. "Duduk," kata ibu mentuanya. Aminah duduk diam di hadapannya. Ibu mentuanya memandang Aminah seketika tanpa berkata apa-apa. Kemudian dia mengeluh panjang. "Aminah, Mak minta maaf." Mendengar kata-kata itu, Aminah mengangkat mukanya. Ibu mentuanya meminta maaf. "Mak dah buat salah pada kau, menantu Mak. Mak dah banyak susahkan kau." Suara ibu mentuanya dipenuhi penyesalan. "Tak adalah, Mak. Saya oke je." "Oke apanya? Mak tahu semua. Setiap kali raya, kau yang paling penat." Aminah tidak berkata apa-apa. Ibu mentuanya menyambung lagi. "Tapi Mak tak sangka Dahlan akan jadi macam ni. Mak betul-betul tak sangka." "Mak, cukuplah tuh." Dahlan coba mencelah, tetapi ibunya menepis. "Diam kau. Kau tahu tak apa yang kau dah buat?" "Saya tahu. Tahu pun kau buat juga? Tinggalkan istri yang dah hidup bersama 30 tahun untuk perempuan muda?" "Mak, saya pun ada hak untuk bahagia." "Hak? Hak apa kau ada?" Ibu mentuanya meninggikan suara. Dahlan terdiam. "Aminah." Ibu mentuanya memandang Aminah semula. "Kau nak macam mana?" Aminah berpikir sejenak. Sejujurnya, dia tidak tahu apa yang dia mahu. "Saya tak tahu, Mak. Kalau kau tak nak bercerai, Mak boleh halang. Mak akan suruh Dahlan putuskan hubungan dengan perempuan tuh." Mendengar kata-kata ibunya, Dahlan membantah. "Mak, itu tak boleh." "Apa yang tak boleh? Kau yang buat salah." Ruang tamu kembali riuh. Abang iparnya turut campur tangan. "Betul cakap Mak tuh. Dahlan, kau betul-betul dah salah langkah." "Abang Long pun sama ke?" "Sama apanya? Isteri kau tuh baik orangnya." Abang ipar dan Dahlan mula bertengkar. Ibu mentuanya mengetuk lantai dengan tongkat. Aminah melihat semua itu dan tiba-tiba tersedar. "Mereka semua bukan buat ni untuk aku." Ibu mentuanya marah kerana maruah keluarga. Abang iparnya pula risau adiknya tersilap langkah. Tiada seorang pun yang benar-benar bertanya tentang perasaan Aminah. Aminah perlahan-lahan bangun. "Mak." "Ya, saya ada benda nak cakap." Suara Aminah tenang. Semua orang memandangnya. "Abang betul-betul nak bercerai?" Aminah memandang tepat ke arah suaminya. Dahlan menjawab tanpa teragak-agak. "Ya, saya serius." "Dan abang akan kawin semula dengan perempuan tuh?" "Ya." "Baiklah." Aminah mengangguk. Ibu mentuanya terkejut. "Aminah, kau cakap apa nih?" "Mak, tak apa." Aminah memandang ibu mentuanya. Dan dia tersenyum. "Baiklah, kita bercerai." Ruang tamu menjadi senyap. Semua orang memandang Aminah dengan riak tidak percaya. "Apa?" tanya Dahlan. "Saya cakap, kita bercerai, seperti yang abang mahukan." Aminah mengulanginya sekali lagi, suaranya tidak bergetar. "Aminah, kau dah tak betul ke? Apa kau cakap nih?" kata ibu mentuanya cemas. "Saya waras, Mak. Saya dah lama fikirkan hal nih. Selama 30 tahun. Aminah memandang suaminya. "Saya tahu abang tak cintakan saya. Saya tahu, tapi saya sabar saja. Sebab anak-anak, sebab maruah keluarga. Tapi sekarang anak-anak dah besar, maruah pun dah jatuh. Dah umum cerai depan semua saudara mara kan?" Aminah ketawa. Tawa yang sedih tetapi juga melegakan. "Syukurlah."
Baguslah, apa? Dahlan bingung. Baguslah, saya cakap, kita bercerai. Saya pun dah lama tunggu. Kata-kata Aminah mengejutkan semua orang. Kakak iparnya menutup mulutnya, abang iparnya pula membulatkan matanya. Ibu mentuanya bertanya dengan suara bergetar. Aminah, apa yang kau cakap nih? Mak, selama 30 tahun saya dah sabar. Dihina oleh anak Mak, dimarahi oleh Mak. Saya sabar semua tuh. Aminah meluahkan perasaannya buat pertama kali. Tapi sekarang saya dah penat. Saya dah tak boleh sabar lagi. Aminah, anak Mak ada perempuan lain pun, sebenarnya saya dah agak balik lewat, hujung minggu keluar. Saya tahu semua tuh. Aminah memandang suaminya, tapi saya tak nak sahkan. Sebab kalau sah, habislah semuanya, jadi saya buat-buat tak tahu. Dahlan tidak dapat berkata apa-apa. Tapi bila abang sendiri yang minta cerai, saya rasa bersyukur sangat. Aminah tersenyum lebar. Sekarang, saya pun boleh hidup bebas. Keheningan menyelubungi ruang tamu. Reaksi yang tidak dijangka oleh sesiapapun. Abang iparnya bertanya dengan berhati-hati. Aminah, kau serius ke? Aminah mengangguk. Selama 30 tahun saya hidup menahan nafas. Sekarang saya nak bernafas sikit. Ibu mentuanya berkata dengan cemas. Aminah, bertenang. Kau cakap macam ni sebab tengah marah kan? Tak, Mak. Saya tak marah pun. Saya rasa lega. Aminah kelihatan benar-benar lega. Dahlan kelihatan keliru. Dia menjangkakan istrinya akan merayu, menangis, dan meronta. Tetapi sebaliknya yang berlaku. Awak betul-betul tak apa-apa. Mestilah tak apa-apa. Abang dapat apa yang abang nak, saya pula dapat kebebasan. Sama-sama untung kan? Kata Aminah dengan tenang. Kakak iparnya bertanya dengan risau. Aminah, kalau bercerai, kau kena hidup seorang diri. Kau oke kah? Oke kak. Hidup seorang diri lebih baik daripada hidup dengan Diani. Kata-kata Aminah membuatkan Dahlan tersentak. Abang pun hidup dengan saya macam dalam neraka kan? Sekarang kita berdua dah bebas. Aminah tersenyum. Ibu mentuanya mengeluh. Dua-dua dah gila. Hari raya buat keputusan nak bercerai. Maaf, Mak. Tapi saya rasa saya takkan menyesal. Aminah bersungguh-sungguh. Abang iparnya memandang Dahlan. Dahlan, kau puas hati sekarang? Abang Long, istri saya sendiri yang cakap macam tuh. Kau ada hak nak cakap apa-apa ke? Dahlan tidak dapat berkata apa-apa. Keadaan tidak berjalan seperti yang dirancangnya. Aminah bangun dari tempat duduknya. Esok pagi, bawa surat tuh, saya akan tanda tangan. Betul? Ya. Lebih cepat selesai, lebih baik. Aminah pergi ke dapur. Kakak iparnya mengikutinya. Aminah, kau betul-betul oke ke? Ya kak, sekarang nih pikiran saya paling waras. Aminah memandang keluar jendela. Bintang-bintang di langit malam berkelipan. Ini permulaan baru, bisik Aminah. Dia berasa takut, tetapi pada masa yang sama, dia juga teruja. Saat untuk melepaskan beban selama 30 tahun. Di ruang tamu, ibu mentua, abang ipar dan Dahlan masih berbual. Tetapi Aminah tidak lagi peduli. Sekarang adalah masanya untuk menjalani hidupnya sendiri. Aminah menarik nafas dalam-dalam. Udara malam musim bunga yang sejuk memenuhi paru-parunya. Kemudian dia menghembuskannya perlahan-lahan. Seolah-olah menghembuskan nafas yang ditahannya selama 30 tahun. Keesokan paginya, matahari terbit. Aminah terjaga awal. Dia tidur di bilik kecil di rumah mentuanya, tetapi rasanya seperti tidak tidur langsung. Namun, anehnya, pikirannya terasa jernih. Dia memandang keluar jendela. Matahari baru sahaja terbit, langit jingga kelihatan indah. Hari inilah, bisik Aminah. Hari untuk menandatangani surat cerai. Aminah perlahan-lahan bangun dan menukar pakaian. Bukan lagi baju kurung yang dipakainya semalam, tetapi pakaian biasa. Di cermin, wajahnya kelihatan letih, tetapi pandangan matanya tajam. Apabila dia pergi ke dapur, ibu mentuanya sudah pun bangun. Dia sedang membancuh teh. Mak, selamat pagi. Dah bangun? Ya, itu bohong. Tetapi ibu mentuanya pasti tahu. Minumlah teh nih. Ibu mentuanya menghulurkan secawan teh. Aminah mengambil dan meminumnya. Teh panas itu mengalir ke kerongkongnya. Mereka berdua minum teh dalam diam seketika. Ibu mentuanya mula bersuara. Aminah, kau betul-betul tak menyesal? Ya, Mak. Kalau bercerai, kau kena hidup seorang diri. Tak apa, saya boleh cari kerja. Aminah menjawab dengan tenang. Anak-anak dah tahu, mendengar soalan itu,
Aminah terdiam seketika. Anak-anaknya, Jamilah dan Taufik. Belum lagi, hari ini saya nak beritahu. Yelah, mesti susah nanti. Ibu mentuanya mengeluh. Ketika itu, kedengaran bunyi dari ruang tamu. Dahlan sudah bangun, kemudian, abang iparnya juga keluar. Mak, selamat pagi. Dah bangun? Keluarga mula berkumpul. Kakak ipar dan anak-anak saudaranya juga keluar. Semasa menyediakan sarapan, tiada siapa yang bercakap. Suasana menjadi berat karena kejadian semalam. Mereka duduk makan di meja, tetapi sarapan itu sunyi. Hanya bunyi sudu dan garpu yang kedengaran. Dahlan selesai makan terlebih dahulu dan bangun. Dia masuk ke bilik dan keluar membawa sampul surat. Saya dah siapkan, kata Dahlan sambil meletakkan sampul itu di atas meja. Di dalamnya terdapat surat cerai. Aminah memandang sampul itu. Di dalamnya terkandung pengakhiran 30 tahun perkahwinannya. Nak buat sekarang ke? Tanya ibu mentuanya. Ya, lebih cepat selesai, lebih baik, jawab Dahlan. Aminah, kau oke ke? Ya, Mak. Aminah mengangguk. Dahlan mengeluarkan surat-surat dari sampul. Beberapa helai kertas, perjanjian perceraian, pembahagian harta, dan surat-surat lain. Tengok sini, harta kita bahagi sama rata. Dahlan menjelaskan, rumah kita jual, duitnya bahagi 2. Simpanan pun sama. Duit pencen belum dapat, jadi kita selesaikan kemudian. Aminah membaca surat-surat itu. Perkataan-perkataan itu masuk ke matanya, tetapi dia tidak merasai apa-apa. Pampasan? Tanya abang iparnya. Pampasan? Mestilah ada. Adik aku yang salah, jadi kena bagi pampasan. Mendengar kata-kata abangnya, Dahlan kelihatan serba salah. Abang Long, itu apanya? Kau yang curang kan? Tak perlu pampasan, kata Aminah. Semua orang memandangnya. Aminah, kau kena ambil, kata kakak iparnya, tetapi Aminah menggeleng. Tak apa kak, cukup bahagi harta sama rata. Saya nak selesaikan semua nih cepat. Aminah bersungguh-sungguh. Kalau terima pampasan, dia perlu berurusan lagi dengan suaminya. Dia tidak mahu itu. Betul? Tanya Dahlan dengan berhati-hati. Iya. Kat mana nak tanda tangan? Tanya Aminah. Dahlan menunjuk ke arah surat itu. Sini, dan sini. Aminah mengeluarkan cop dari beg tangannya. Cop yang dibuat semasa mereka berkahwin. Selama 30 tahun, berapa banyak surat yang dicopnya dengan cop ini? Dan hari ini, dia akan mengecop surat terakhir. Aminah mengecopnya tanpa teragak-agak. Di ruangan pertama, kemudian di ruangan kedua, setiap kali cop itu ditekan, bunyi berat kedengaran. Gedebuk, gedebuk, seperti bunyi pengakhiran 30 tahun. Dahlan juga mengeluarkan copnya dan mengecop. Dengan itu, surat cerai pun lengkap. Ibu mentuanya mengeluh. Betul-betul dah berakhir. Ya, Mak, jawab Aminah perlahan. Abang iparnya menjeling Dahlan. Dahlan, kau betul-betul tak menyesal? Abang Long, saya percaya dengan pilihan saya. Dahlan menyimpan surat-surat itu. Aminah memandangnya dengan tenang. Ketika itu, kedengaran bunyi pintu depan dibuka. Nenek, Jamilah, dah sampai. Suara yang ceria. Aminah terkejut. Itu suara anak perempuannya, Jamilah. Mak pun ada. Ayah pun. Jamilah masuk ke ruang tamu. Anak perempuannya yang berusia 32 tahun itu tersenyum riang. Di belakangnya, anak lelakinya, Taufik, turut masuk. Nenek, selamat hari raya. Maaf lambat. Taufik memberi salam. Anak lelakinya yang berusia 35 tahun itu kelihatan tenang. Oh, dah sampai. Semalam tak datang? Sambut ibu mentuanya. Ya, ada kerja sikit, pagi ini baru gerak. Jamilah menjawab. Kemudian dia terpandang surat-surat di atas meja. Ni apa? Jamilah mengambil surat itu. Aminah terasa sesak nafas. Wajah Jamilah berubah. Setelah membaca surat itu, dia mengangkat mukanya. Perjanjian perceraian, ruang tamu menjadi senyap. Taufik turut melihat surat itu. Mak, ayah, apa nih? Suara Jamilah bergetar. Aminah bersuara. Jamilah, Taufik, duduk sini. Mak jelaskan. Jelaskan? Jelaskan apa? Mak dengan ayah nak bercerai? Suara Jamilah meninggi. Matanya mula bergenang. Jamilah, bertenang. Taufik coba menenangkan adiknya, tetapi Jamilah tidak peduli. Mak, ayah, apa sebenarnya yang jadi? Kenapa tiba-tiba nak bercerai? Bukan tiba-tiba, kata Dahlan. Ayah dah lama fikirkan. Dengan Mak. Dah tak boleh. Tak boleh apa? Dah 30 tahun hidup bersama, jerit Jamilah.
Aminah mendekati anak perempuannya. Jamilah, dengar cakap Mak. Mak, kenapa jadi macam nih? Kenapa senang-senang jenak tamatkan semua nih? Senang? Kau nampak nih senang ke? Aminah tersenyum pahit. Mak dah sabar 30 tahun, tapi sekarang Mak dah tak tahan. Apa maksud Mak? Jamilah teresak-esak. Taufik memandang ayahnya. Ayah, apa yang dah jadi? Taufik, maafkan ayah. Ayah dah jumpa orang lain. Mendengar kata-kata Dahlan, kedua-dua beradik itu terkejut. Orang lain? Ya. Sebab tuh ayah nak bercerai dengan Mak. Taufik tidak percaya. Jamilah mendekati ayahnya. Ayah, betul ke nih? Ayah ada perempuan lain? Ya. Macam mana ayah boleh buat Mak macam nih? Jamilah menangis teresak-esak. Aminah memeluk anak perempuannya. Jamilah, tak apa, Mak oke. Oke apanya? Keluarga kita hancur? Jamilah menangis dalam pelukan ibunya. Taufik menjeling ayahnya. Ayah, macam mana ayah boleh buat Mak macam nih? Taufik, ayah pun ada hak untuk bahagia. Bahagia? Macam nih kebahagia? Tinggalkan keluarga? Suara Taufik dingin. Dahlan tidak berani memandang mata anaknya. Abang iparnya mencelah. Anak-anak, bertenang. Ini urusan orang dewasa. Urusan orang dewasa, Pak Long, keluarga kami hancur, jerit Jamilah. Ibu mentuanya mengeluh. Jamilah, Taufik, nenek dah halang. Tapi ayah kamu degil. Nenek. Jamilah memandang neneknya. Kemudian dia memandang ayahnya semula. Ayah, betul ke ayah nak bercerai? Ya. Dan kawin semula dengan perempuan tuh? Jamilah, itu. Jawab, suara Jamilah bergetar. Ayah ada niat macam tuh. Mendengar jawaban Dahlan, Jamilah menggeleng. Saya tak percaya. Saya betul-betul kecewa. Jamilah berpaling untuk keluar. Aminah memegang lengan anaknya. Jamilah, jangan pergi. Mak, lepaskan saya. Saya tengah marah sangat nih. Dengar cakap Mak sekejap. Aminah menyuruh anaknya duduk. Jamilah terus menangis. Taufik turut duduk di kerusi. Kedua-dua beradik itu memandang ibu bapa mereka. Aminah mula bersuara. Jamilah, Taufik, Mak minta maaf. Mak nak tunjukkan yang baik-baik saja pada kamu berdua, tapi jadi macam nih. Aminah tersenyum pahit. Tapi Mak pun nak hidup untuk diri sendiri sekarang. Mak, tapi kita kan keluarga. Jamilah teresak-esak. Keluarga. Jamilah, ayah kamu dah buat pilihan lain, dan Mak pun nak bebas sekarang. Mendengar kata-kata ibunya, Jamilah terdiam. Taufik bertanya perlahan, Mak betul-betul oke? Ya. Mak oke. Aminah mengangguk. Mak akan mulakan hidup baru, seorang diri. Seorang diri? Ya. Takut juga, tapi teruja pun ada. Aminah tersenyum, dia bersungguh-sungguh. Jamilah memandang ibunya dan menangis lagi. Mak, saya masih tak faham. Tak apa, pelan-pelan fahamlah nanti. Aminah mengusap kepala anaknya, tapi Mak tak nak tengok Mak hidup susah macam ni lagi. Mendengar kata-kata Jamilah, hati Aminah tersentuh. Terima kasih, Jamilah. Taufik turut berkata perlahan. Mak, saya sokong Mak. Taufik. Ayah, saya kecewa. Taufik memandang ayahnya. Dahlan menunduk. Ruang tamu kembali senyap. Surat cerai masih tergeletak di atas meja. Pengakhiran 30 tahun, dan permulaan yang baru. Aminah memandang anak-anaknya dan berpikir. Sekarang, baru bermula. Selepas hari raya, seminggu telah berlalu. Aminah kembali ke rumahnya. Tidak, ia bukan lagi rumahnya. Ia adalah rumah yang bakal dijual. Aminah duduk di sofa ruang tamu, kelihatan sunyi. Rumah tanpa suaminya terasa terlalu senyap. Hanya bunyi jarum jam yang kedengaran. Betul-betul dah berakhir, bisik Aminah. Saat menandatangani surat cerai, dia berasa tenang. Tetapi kini, barulah terasa realitinya. Suaminya mengemas barang dan keluar pada hari berikutnya. Sangat pantas. Seolah-olah sudah lama bersedia. Mungkin dia pergi ke rumah perempuan itu. Aminah memandang dinding yang kosong. Tempat di mana gambar perkawinan mereka pernah tergantung. Entah suaminya bawa atau buang. Apa aku nak buat sekarang? Aminah termenung. 30 tahun lebih menjadi suri rumah. Kini dia perlu hidup sendiri. Beberapa hari lalu, dia kelihatan tabah. Tetapi apabila benar-benar sendirian, rasa takut mula menyelubungi. Dia perlu mencari kerja, mencari rumah baru. Selepas pembahagian harta selesai, dia boleh mendapatkan rumah kecil. Tetapi itu sahaja tidak cukup. Dia membuka peti sejuk. Kosong. Perlu pergi membeli barang, tetapi dia tidak berdaya. Dia hanya duduk di sofa memandang siling.
Entah berapa lama masa berlalu, kedengaran bunyi pintu depan dibuka. Mak, suara anak perempuannya, Jamilah. Aminah menoleh. Jamilah, dah sampai? Ma, kenapa duduk sini Je? Jamilah masuk membawa beg besar. Nampaknya dia baru pulang dari membeli belah. Jamilah beli barang sikit. Peti sejuk kosong. Terima kasih. Aminah tersenyum lemah. Jamilah duduk di sebelah ibunya. Muka mak tak sihat. Dah makan? Belum. Aduh, mak. Tak boleh macam nih. Jamilah pergi ke dapur dan mula menyediakan makanan. Aminah melihatnya dengan mata yang bergenang. Anak yang patut aku jaga, sekarang dia pula yang jaga aku. Tidak lama kemudian, Jamilah menyediakan hidangan ringkas, asam pedas dan nasi. Nah, Mak, makan. Baik, mereka makan berhadapan. Jamilah terus memandang ibunya dengan risau. Mak betul-betul oke? Ya, oke. Tipu. Muka tuh dah nampak. Kata-kata Jamilah membuatkan Aminah tersenyum. Penipuannya terbongkar. Jamilah, sejujurnya mak takut sikit. Mestilah, tiba-tiba hidup seorang diri. Tapi mak tak menyesal. Bercerai itu, Aminah berkata dengan jelas. Betul? Ya. Cuma masa depan tuh rasa kabur. Aminah meletakkan sudu. Kena cari kerja, cari rumah. Umur 56 tahun nak mula semula, bukan senang. Mak, saya akan tolong. Tak apa. Kamu dah banyak tolong. Aminah memegang tangan anaknya. Jamilah, jaga hidup kamu baik-baik. Mak boleh uruskan sendiri. Mak kuat. Aminah memaksa diri untuk senyum. Tetapi senyuman itu kelihatan sedih. Jamilah teragak-agak seketika sebelum bersuara. Mak, saya masih tak faham. Apa yang tak faham? Kenapa mak? Bukan senang-senang, tapi... Kenapa mak tak marah ayah? Terima aja. Suara Jamilah dipenuhi rasa tidak puas hati. Aminah mengeluh. Jamilah, mak dah tak ada tenaga nak marah. Apa maksud mak? Dah 30 tahun sabar, dah tak ada tenaga nak bergaduh lagi. Aminah memandang keluar jendela, dan sejujurnya, mak rasa lega sikit. Lega? Ya. Tak perlu jaga hati ayah lagi, tak perlu dengar cakap nenek lagi, tak perlu penat-penat kat dapur setiap kali raya. Aminah tersenyum pahit. Memang takut dan kabur, tapi pada masa yang sama, rasa bebas. Mendengar itu, Jamilah mengesat air matanya. Mak, saya tak tahu, mak hidup susah macam tuh. Mak tak nak tunjuk pada kamu berdua. Mak selalu pura-pura oke. Maafkan saya, mak. Kenapa kamu pula minta maaf? Bukan salah kamu. Aminah memeluk anaknya. Jamilah menangis dalam pelukan ibunya. Mak, mulai sekarang, saya akan sokong mak. Saya dah kecewa dengan ayah. Terima kasih, Jamilah. Mereka berpelukan seketika. Selepas makan, Jamilah membasuh pinggan. Aminah duduk di ruang tamu menonton televisyen, tetapi pikirannya melayang. Mak, saya kena pergi sekarang. Ada kerja di pejabat. Baiklah, hati-hati. Mak, esok saya datang lagi. Tak payah. Jangan datang selalu. Kamu kan sibuk. Mak lagi penting. Jamilah memeluk ibunya erat. Mak, kalau susah, telepon saya tahu. Ya, baiklah. Selepas Jamilah pergi, rumah kembali sunyi. Aminah tinggal sendirian. Jam menunjukkan pukul 2 petang. Hari terasa sangat panjang. Aminah berbaring di katil. Dia memandang siling dan berpikir. Betul ketindakan aku nih? Dia tidak menyesal bercerai. Dia tidak dapat membayangkan hidup lagi dengan suaminya. Tetapi hidup seorang diri juga tidak mudah. Terutamanya pada waktu malam, dia berasa sangat sunyi. Beberapa malam lalu, dia bermimpi ngeri, mimpi sesat jalan. Dia tidak tahu kemana harus pergi, hanya berpusing-pusing di tempat yang sama. Apabila terjaga, seluruh badannya basah dengan peluh. Aku dah sesat ke? Aminah berasa cemas. Tetapi keesokan paginya, dia perlu bangun semula. Membasuh muka, memakai baju, dan makan. Dia perlu bertahan hari demi hari. Dalam seminggu, Aminah pergi ke beberapa temu duga. Juruang pasar raya, pembantu kedai makan, tukang cuci. Umurnya menjadi penghalang. Maaf, kami cari yang lebih muda. Maaf, Puan tiada pengalaman. Kata-kata penolakan semakin banyak. Aminah semakin letih. Suatu malam, Aminah sedang makan mie segera sendirian. Televisian sedang menayangkan drama, tetapi dia tidak faham apa-apa. Tiba-tiba, telepon berdering. Adiknya. Kak, ni adik. Ya. Kak, oke. Mak risau. Oke ya. Tipu. Dengar suara pun tahu tak oke.
Adiknya sangat faham kakaknya. Kak, kalau susah, baliklah kampung. Mak pun rindu. Tak apalah, aku boleh uruskan sendiri. Aminah coba menceriakan suaranya, tetapi adiknya tidak tertipu. Kak, jangan buat semua seorang diri, kami ada. Terima kasih, tapi aku betul-betul oke. Selepas panggilan ditamatkan, Aminah menangis lagi. Kenapa dia asyik menangis? Aku terlalu lemah ke? Aminah memarahi dirinya. Bukan masanya untuk jadi macam ni, kena bangun. Tetapi badannya tidak mahu bergerak. Dia hanya duduk termenung di sofa. Malam semakin larut. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Aminah berbaring di katil. Sebelah katilnya kosong, tempat yang diduduki seseorang selama 30 tahun. Kini, tempat itu akan kosong selamanya. Aminah menutup mata. Esok pagi, dia perlu bangun lagi. Bertahan hari demi hari. Sabar sikit lagi, kata Aminah pada dirinya. Sikit lagi. Sebulan telah berlalu. Dahlan duduk di bilik sewanya yang sempit, sedang menyediakan mie segera. Lelaki berusia 61 tahun yang menyediakan mie segera sendirian kelihatan menyedihkan. Dia menuang air panas dan menutup penutupnya. Perlu tunggu 3 menit. Dahlan memandang keluar jendela. Dari jendela kecil, kelihatan bangunan-bangunan kelabu. Tempat ini sangat berbeza dengan pangsapurinya dahulu. Macam mana boleh jadi macam ni, bisik Dahlan. Beberapa hari pertama selepas bercerai, dia berasa gembira, bebas, dan menganggapnya sebagai permulaan baru. Dia mengimpikan masa depan yang cerah bersama perempuan itu, Mira yang berusia 35 tahun. Tetapi realitinya berbeza. Kabar angin tersebar di pejabat. Dahlan curang dengan rakan sekerja muda dan bercerai. Pandangan rakan-rakan sekerja menjadi dingin. Betul ke, bos? Bos, patutnya jagalah keluarga. Bisikan-bisikan kedengaran. Dahlan berpura-pura tidak dengar, tetapi hatinya berat. Seminggu yang lalu, dia dipanggil oleh pihak atasan. Dahlan. Ya, Tuan. Saya dah dengar kabar angin tentang awak. Suara pengurus besar itu dingin. Itu. Maafkan saya, Tuan. Kita kena jaga imej syarikat. Kenaikan pangkat awak kali ini, rasanya susah sikit. Mendengar itu, Dahlan terasa seperti dipukul. Kenaikan pangkat. Impian sepanjang hayatnya, Tuan. Dan pertimbangkan juga untuk bersara awal. Tahun depan awak dah nak pencenkan. Bersara wow, pikirkanlah. Dahlan tidak dapat berkata apa-apa. Akhirnya, dia menerima persaraan awal. Walaupun terasa tidak adil, dia tiada pilihan. Suasana di pejabat sangat tidak baik. Dia mendapat pampasan, tetapi tidak sebanyak yang dijangkakan. Selepas ditolak cukai, tidak banyak yang tinggal. Tambahan pula, hartanya dibahagi 2 semasa bercerai. Uang yang tinggal semakin sedikit. Dengan duit sebanyak nih, berapa lama boleh bertahan? Dahlan memandang buku banknya sambil mengeluh. Mie segera sudah masak. Dia membuka penutupnya. Uap panas keluar. Dahlan mengambil penyepit. Tetapi penyepit itu tergelincir dari tangannya dan jatuh ke lantai. Aduh! Dahlan membongkok untuk mengambilnya. Tetapi pinggangnya sakit. Mungkin karena faktor usia, badannya tidak sekuat dahulu. Dia berjaya mengambil penyepit itu dan membasuhnya. Kemudian dia duduk semula dan mula makan mie. Aminah sehat ke agaknya, tiba-tiba dia teringat istrinya. Tidak, bekas istrinya. Aminah selalu menyediakan makanan yang sedap. Setiap hari ada nasi panas dan lauk pauk. Ada sup, ada sambal. Sekarang, Dahlan hanya makan mie segera atau nasi bungkus. Tapi ini pilihan aku untuk bebas, Dahlan memujuk dirinya. Dia pikir, bersama Mira, semuanya akan baik-baik saja. Tetapi Mira jarang mahu berjumpa sekarang. Abang, maaf, hari ini ada janji. Abang, saya penat sikit, lain kali ya. Banyak alasannya. Pada mulanya, Dahlan coba faham. Perempuan muda, mungkin sibuk. Tetapi semalam, berlaku sesuatu yang mengejutkan. Dia menelepon Mira, tetapi tidak diangkat. Jadi dia menghantar mesej. Mira, malam nyoketak? Lama dia menunggu, tetapi tiada balasan. Dahlan berasa cemas. Dia pergi ke kawasan pejabatnya. Dan dia nampak, Mira berjalan dengan lelaki lain. Dahlan terasa sesak nafas. Mira ketawa sambil berbual dengan lelaki itu. Kelihatan mesra. Dahlan mahu mendekati, tetapi dia berhenti. Dia berpaling dan pulang. Dia minum seorang diri di rumah, menghabiskan sebotol arak. Apa aku nih? Dahlan menangis. Tinggalkan istri yang hidup bersama 30 tahun demi perempuan muda, tetapi perempuan itu pula mahu meninggalkannya. Pagi ini, dia menelepon Mira. Mira,
Ya, abang, suaranya dingin. Bila kita boleh jumpa? Abang, saya ada benda nak cakap. Apa dia? Rasanya lebih baik kita jarakkan diri sekejap. Apa? Abang, maaf, saya dah fikirkan, kita nih terlalu berbeza. Miera, apa awak cakap nih? Saya dah bercerai tahu. Abang bercerai tuh, tak ada kena-mengena dengan saya kan? Tak ada kena-mengena, sebab awaklah saya bercerai. Dahlan meninggikan suara. Abang, saya tak pernah cakap macam tuh. Abang yang buat keputusan sendiri kan? Miera? Maaf, abang. Saya nak cari orang yang lebih muda. Panggilan ditamatkan. Dahlan termenung memegang telepon, tidak percaya. Orang yang lebih muda. Dahlan ketawa hambar. Selepas makan mie, dia bangun untuk membasuh mangkuk, tetapi dia berasa pening. Mungkin karena sudah beberapa hari tidak makan dengan betul. Dia berpegang pada dinding untuk menstabilkan diri. Perlu pergi hospital, tetapi dia risaukan kos rawatan. Tiada pendapatan, perlu berjimat. Dahlan berbaring di katil. Dia memandang siling dan berpikir, patutkah aku minta maaf pada Aminah? Tetapi dia tidak ada keberanian. Semuanya sudah berakhir. Aminah pun pasti sudah menjalani hidupnya sendiri. Dia mengambil telepon. Nomor Aminah masih ada dalam senarai kenalannya. Dia tidak sanggup memadamnya. Jarinya terhenti di atas butang panggilan. Tetapi dia tidak menekannya. Nak cakap apa? Minta maaf? Mengaku salah? Minta kembali? Semua itu kedengaran bodoh. Dahlan meletakkan teleponnya. Dia memandang keluar jendela. Matahari terbenam. Memandang langit yang semakin gelap, Dahlan mengeluh. Kenapa aku hidup macam ni? Hubungannya dengan rakan sekerja juga terputus. Selepas bersara, tiada siapa yang meneleponnya. Orang yang bekerja bersamanya seumur hidup, kini menjadi orang asing. Dia malu untuk menghubungi abangnya. Abangnya pasti kecewa dengannya. Anak-anaknya juga tidak menghubunginya. Jamilah dan Taufik pasti kecewa dengan ayah mereka. Semua orang dah tinggalkan aku. Dahlan berasa sunyi. Malam semakin larut. Bilik sewa itu terasa semakin sempit. Dahlan membuka peti sejuk. Masih ada sebotol arak. Dia mengambilnya dan minum. Tiada gelas, jadi dia minum terus dari botol. Seteguk, dua teguk, dia mula mabuk. Apa salah aku? Dahlan terus bertanya soalan itu. Aku cuma nak bahagia, mula hidup baru dengan perempuan muda. Tetapi kini, tiada apa yang tinggal. Tiada pekerjaan, perempuan itu meninggalkannya, keluarga juga hilang. Lelaki berusia 61 tahun minum seorang diri di bilik sewa yang sempit. Dahlan memandang cermin. Wajahnya di cermin kelihatan menyedihkan. Rambutnya beruban, wajahnya berkedut. Matanya tidak bermaya. Aku dah tua. Barulah Dahlan sedar. Dia tidak lagi muda. Mana mungkin perempuan 35 tahun memilih lelaki 61 tahun. Dia teringat hari raya. Hari dia mengumumkan perceraian di hadapan seluruh keluarga. Dia pikir Aminah akan hancur, merayu, menangis. Tetapi Aminah berbeza. Syukurlah, baguslah, katanya. Dan dia mengecop surat cerai tanpa teragak-agak. Ketika itu dia terkejut, tetapi semuanya sudah terlambat. Tak sangka perempuan tu senang-senang je tinggalkan aku. Dahlan menyesal, tetapi sudah tidak boleh diundur. Selepas habis minum, dia berasa lebih sunyi. Arak tidak mengurangkan kesunyian, malah menambahkannya. Dahlan rebah di atas katil. Esok pagi, dia perlu bangun sendirian lagi. Tiada siapa yang mengejutkannya, tiada siapa yang menyediakan sarapan. Aminah. Maafkan aku, bisik Dahlan. Tetapi tiada siapa yang mendengarnya. Hanya monolog lelaki yang keseorangan di bilik sewa yang sempit. Malam semakin larut, dan Dahlan tertidur. Dalam mimpinya, dia melihat rumahnya. Ruang tamu yang luas, hidangan yang hangat, dan Aminah. Tetapi apabila terjaga, semua itu akan hilang. 3 bulan telah berlalu. Musim sejuk berlalu, musim bunga tiba. Pagi itu, cahaya matahari hangat menerobos masuk melalui jendela. Aminah terjaga pada jam 6 pagi, bukan karena bunyi penggera, tetapi terjaga secara semula jadi. Dia bangun dari katil dan membuka tingkap. Udara segar masuk, walaupun bilik sewanya kecil, dia sudah terbiasa. Ini ruang aku, bisik Aminah. Dia gembira mempunyai ruang sendiri, walaupun kecil. Dia membasuh muka dan menukar pakaian. Pakaian seragam pasar raya. Sudah 2 bulan dia bekerja sebagai juruang di pasar raya berdekatan. Pada mulanya, agak sukar. Kerja pertama pada usia 56 tahun. Perlu belajar menggunakan mesin kira,
melayan pelanggan juga kekok. Tetapi kini, dia sudah terbiasa. Aminah dapat menyambut pelanggan dengan senyuman. Selamat datang. Terima kasih. Sila datang lagi. Sapaan ringkas, tetapi Aminah mengucapkannya dengan ikhlas. Pengurus pasar raya juga seorang yang baik. Puan Aminah, terima kasih atas usaha Puan. Sama-sama. Saya seronok bekerja. Pelanggan suka dengan Puan Aminah. Mereka kata senyuman Puan manis. Mendengar kata-kata pengurus, Aminah berasa malu. Tetapi dia gembira. Gajinya tidak banyak, kira-kira Rp2.000 sebulan, tetapi Aminah berpuas hati. Dia bangga dapat menampung hidup dengan uangnya sendiri. Dengan uang pembahagian harta, dia membeli bilik sewa kecil ini. Dia boleh menyewa, tetapi Aminah mau mempunyai rumah sendiri. Walaupun kecil, asalkan miliknya. Perabot juga dibeli satu persatu. Barang terpakai, tetapi dijaga dan dibersihkan dengan baik. Kini, rumahnya selesa dan hangat. Selepas sarapan ringkas, dia berjalan ke pasar raya. Hanya 10 menit berjalan kaki. Puan Aminah, dah sampai? Ya, Encik. Selamat pagi. Pagi ini banyak barang segar sampai. Tolong susun ya. Baik, Encik. Aminah bekerja dengan rajin. Menyusun sayur-sayuran, membuang yang rosak, meletakkan tanda harga. Semasa bekerja, jiran-jiran datang membeli belah. Maksik, sawini segar tak? Ya, Puan. Pagi ini baru sampai. Segar. Kalau macam tuh, saya nak nih. Baik, terima kasih. Berbual dengan pelanggan menyeronokkan. Dahulu, dia hanya di rumah dan jarang berpeluang berbual dengan orang lain. Kini, setiap hari dia bertemu orang baru. Waktu makan tengah hari, pengurus memanggilnya. Puan Aminah, jom makan. Baik, dia makan bersama rekan sekerja lain. Makanan yang disediakan oleh pengurus. Muka Puan Aminah nampak ceria sekarang, kata seorang pekerja muda. Yeika? Ya. Dulu masa mula-mula datang, nampak muram sikit. Sekarang senyuman Puan manis. Terima kasih, Aminah tersenyum. Memang benar, akhir-akhir ini dia berasa gembira. 3 bulan lalu, setiap hari dia berasa cemas dan sunyi. Takut hidup seorang diri, masa depan terasa kabur. Tetapi selepas mula bekerja, semuanya berubah. Sibuk bekerja, tiada masa untuk berasa sunyi. Dan dia bangga dapat menampung hidup dengan uangnya sendiri. Aku pun boleh, Aminah memuji dirinya. Petang, pelanggan semakin ramai. Aminah bekerja keras di kaunter pembayaran. Selamat datang, semuanya 550. Terima kasih, sila datang lagi. Pelanggan datang dan pergi. Masa berlalu dengan pantas. Waktu pulang tiba, Aminah menukar pakaian seragamnya. Puan Aminah, terima kasih untuk hari ini. Sama-sama, Ensik, humpai sok. Dalam perjalanan pulang, dia singgah di kedai runcit untuk membeli bahan makan malam. Nak masak apa hari ini? Fikir Aminah. Akhir-akhir ini, dia suka memasak makanan yang sedap untuk dirinya sendiri. Dia membeli bahan untuk masak asam pedas dan seketul tauhu. Selepas membayar, dia pulang ke rumah. Sebaik sahaja membuka pintu, udara hangat menyambutnya. Dia sengaja tidak mematikan penghawa dingin. Dia meletakkan beg dan terus ke dapur untuk menyediakan makan malam. Memotong ikan, menumis cili, dan menuang air. Bunyi kuah mendidih kedengaran. Walaupun makan seorang diri, dia menyediakannya dengan teliti. Menanak nasi, mengeluarkan lauk pauk. Dia menghidangkannya di atas meja kecil yang kemas. Selamat menjamu selera. Aminah menadah tangan. Kemudian dia mengangkat sudu. Asam pedas panas masuk ke mulutnya. Sedap. Dia tidak sangka makanan yang dimasaknya sendiri begitu sedap. Dahulu, dia selalu memasak untuk suami dan keluarga mentua. Tidak pernah memasak apa yang dia mahu makan. Tetapi sekarang berbeza. Dia boleh masak apa yang dia suka, beli lauk kegemarannya. Itulah kebahagiaan. Selepas makan, dia membasuh pinggan. Kemudian duduk di sofa menonton televisi. Drama sedang ditayangkan. Aminah menontonnya dengan selesa. Ketika itu, telepon berdering. Anak perempuannya, Jamilah. Mak. Ya, Jamilah. Mak buat apa? Tengah tengok TV. Dah makan? Ya, baru ya lepas. Masak asam pedas. Seorang diri? Ya. Jamilah terdiam seketika. Kemudian dia berkata, Mak, hujung minggu ini saya datang ya. Kita makan sama-sama. Tak apalah, kamu kan sibuk. Tak, saya nak datang. Rindu Mak. Hati Aminah terasa hangat. Baiklah, kalau macam tu datanglah.
Mak masakan yang sedap-sedap. Baik Mak, sayang Mak. Mak pun sayang kamu, Jamilah. Selepas panggilan ditamatkan, dia tersenyum. Gembira anak perempuannya akan datang. Anak lelakinya, Taufik, juga kadang-kadang menelepon. Walaupun sibuk, dia tetap risaukan ibunya. Nasib baik ada anak-anak, Aminah bersyukur. Malam semakin larut. Aminah menukar pakaian tidur dan berbaring di katil. Dia memandang siling, teringat 3 bulan yang lalu. Pada mulanya, sangat sukar. Banyak menangis, cemas. Tetapi dia berjaya mengatasinya. Mencari kerja, membeli rumah, memulakan hidup baru. Memang tidak sempurna. Kadang-kadang masih berasa sunyi, risaukan masa depan. Tetapi jauh lebih baik daripada dahulu. Dia bebas, dan dapat hidup untuk dirinya sendiri. Aku dah buat yang terbaik, Aminah memujuk dirinya. Tiba-tiba, dia teringat suaminya. Dahlan macam mana agaknya sekarang? Dia dengar dari saudara Mara. Dahlan berhenti kerja, ditinggalkan oleh perempuan muda itu. Hidup seorang diri di bilik sewa. Aminah berasa serba salah. Kasihan, simpati. Tetapi pada masa yang sama, dia berpikir, itu pilihan hidup dia. Dahlan hidup mengikut pilihannya. Dan dia menerima akibatnya. Aminah juga begitu. Memilih untuk bercerai, menerima kehidupan seorang diri. Dan kini, Aminah bahagia. Tidak sempurna, tetapi hidup dengan caranya sendiri. Inilah aku, bisik Aminah. Di luar jendela, bintang-bintang malam musim bunga berkelipan, indah. Aminah menutup mata. Esok pagi, dia akan bangun dan pergi ke pasar raya. Menyambut pelanggan dengan senyuman, bekerja keras. Dan pada waktu malam, memasak makanan yang sedap untuk dirinya sendiri. Kehidupan harian yang kecil, tetapi itulah kebahagiaan. Beberapa hari kemudian, hari perayaan tiba lagi. Dahulu, dia pasti akan ke rumah mentua dan bekerja sepanjang hari, tetapi kini berbeza. Aminah merancang untuk berehat di rumah. Anak perempuannya, Jamilah, akan datang. Pagi perayaan, Aminah menyediakan hidangan ringkas. Tiada rendang atau ketupat. Sebaliknya, dia memotong buah-buahan dan membuat salad. Jamilah tiba. Mak, selamat datang, Jamilah. Mereka berpelukan. Jamilah memandang ibunya dan tersenyum. Mak, dah nampak ceria. Ya, akhir-akhir ini gembira sikit. Syukurlah. Saya risau sangat. Maafkan Mak, Jamilah. Buat kamu risau, tak apa. Asalkan Mak bahagia sekarang, saya gembira. Mereka duduk makan bersama sambil berbual. Mak, dah betul-betul oke ke sekarang? Ya. Bukan setakat oke, tapi lebih baik. Betul? Ya. Mak tak sangka hidup untuk diri sendiri nih seronok macam nih. Aminah bersungguh-sungguh. Mak, saya hormat pilihan Mak. Dulu saya tak faham, tapi sekarang saya faham. Faham apa? Mak pun ada hak untuk bahagia. Mendengar kata-kata Jamilah, mata Aminah bergenang. Terima kasih, Jamilah. Mak, jom kita hidup dengan baik lepas nih. Ya, jom. Mereka berpelukan lagi. Ketika itu, loceng pintu berbunyi. Aminah hairan. Siapa pula? Apabila membuka pintu, ibu mentuanya berdiri di situ. Wanita tua berusia 85 tahun itu memegang tongkat. Mak, Aminah terkejut. Boleh Mak masuk? Ya, masuklah. Ibu mentuanya masuk. Jamilah turut terkejut dan bangun. Nenek, Jamilah pun ada. Nenek, macam mana boleh datang sini? Ibu mentuanya memandang Aminah, dan berkata ringkas, Aminah, Mak minta maaf. Mak dah buat salah pada kau, menantu Mak. Mak dah banyak susahkan kau. Aminah terdiam. Mulai sekarang, hiduplah dengan tenang. Mata ibu mentuanya bergenang. Mak, Dahlan tuh memang salah. Sebagai ibu, Mak minta maaf. Aminah memeluk ibu mentuanya. Mereka berdua berdiri begitu seketika. Jamilah melihat mereka sambil mengesat air matanya. Petang musim bunga yang hangat. 3 orang wanita duduk minum teh di bilik sewa yang kecil. Aminah memandang keluar jendela. Cahaya matahari memancar hangat. Sekarang baru bermula, bisik Aminah. Perceraian pada hari raya itu bukanlah pengakhiran. Ia adalah permulaan yang baru. Dan kini, Aminah sedang menjalani hidupnya sendiri. Dengan bahagia. Setelah diisytiharkan cerai pada hari raya, Aminah yang dengan tabah berkata syukurlah, baguslah, dan menandatangani surat cerai. 3 bulan kemudian,
Dia bekerja sebagai juruang pasar raya dan menemui kebahagiaannya sendiri. Kata-kata umur hanyalah angka, sekali lagi dirasai melalui kisah Aminah. Sokongan Anda akan menghasilkan cerita yang lebih baik. Langgan, suka, dan aktifkan pemberitahuan untuk mengikuti kisah seterusnya. Semoga hari Anda bahagia.